Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada video kali ini kita akan menyambung soalan kedai Corona Go Away. Hari ini kita akan lihat cara-cara perekodan penyataan urus niaga ke dalam jurnal-jurnal khas, iaitu jurnal jualan, jurnal belian, jurnal pulangan jualan dan juga jurnal pulangan belian. Okey, mari kita lihat soalan. Berikut adalah urus niaga yang berlaku sepanjang bulan April 2020 yang dipetik daripada buku kedai Corona Go Away. Okey, April 2. Membeli barang niaga secara kredit daripada stor aman bernilai RM4,000. Jadi urus niaga sini kata kuncinya adalah beli barang niaga secara kredit. Jadi ini menunjukkan bahawa urus niaga ini kita akan rekodkan dalam jurnal belian. Okey, kita lihat jurnal belian. Kita masukkan tarikh April 2. Okey, di ruangan butiran kita masukkan nama pembekal iaitu stor aman. Dan kita masukkan nilai ringgit sebanyak RM4,000 di bawah lajur jumlah. Okay, itu perekodan dalam jurnal belian. Okay, urus niaga yang berikutnya. Menjual barang niaga secara kredit kepada Amani Enterprise bernilai RM1,500. Okay, jadi di sini kata kunci urus niaga ini adalah jual barang niaga secara kredit. Jadi ini menunjukkan bahawa urus niaga ini kita perlu rekodkan di dalam jurnal jualan. Okey, mari kita lihat catatan dalam jurnal jualan pula. Okey, kita masukkan tarikh April 3. Di ruangan butiran kita masukkan nama pelanggan kita iaitu Amani Enterprise. Dan masukkan nilai ringgit di bawah lajur jumlah RM1,500. Okey, urus niaga yang berikutnya. Perniagaan memulangkan barang yang tersalah jenama kepada stor aman. Okey, kita lihat. Kita yang memulangkan barang, kita pulangkan kepada siapa? Kita pulangkan kepada stor aman. Jadi murid jangan tersilap masuk jurnal pulangan yang salah. Jadi kita cari balik sebelum ni kita buat belian daripada stor aman seperti pada April 2 hari bulan. Jadi maksud yang April 4 ni adalah pulangan belian. Jadi kita akan rekod dalam jurnal pulangan belian. Kita masukkan tarikh April 4. Di ruangan butiran kita masukkan nama pembekal yang kita pulangkan barang tadi iaitu stor aman. Dan masukkan angka 450 di dalam lajur jumlah. Okey, urus niaga yang berikutnya. Mengeluarkan invoice barang niaga kepada kedai Zara bernilai RM2,500. Di ayat ini menggunakan dokumen sebagai untuk kamu kenal pasti jenis urus niaga. Jadi di sini kita mengeluarkan invoice barang niaga bermaksud sebenarnya kita melakukan jualan barang niaga. Secara kredit apabila disebut perkataan invoice. Jadi di sini kita akan rekod dalam jurnal jualan. Jadi kita pergi ke jurnal jualan kita. Masukkan tarikh iaitu 10 hari bulan. Dan butiran kita catatkan nama kedai Zara. Dan masukkan nilai RM2,500. Okey. Kemudian urus niaga berikutnya.
Membuat belian kredit barang niaga, kita kata kunci urus niaga itu belian kredit barang niaga daripada pembekal Izora bernilai 3,500. Jadi ini kita akan rekod dalam jurnal belian. Okey, kita pergi ke jurnal belian kita. Masukkan tarikh 12 hari bulan. Butiran kita letakkan pembekal Izora dan nilai ringgit 3,500. Dan yang terakhir, kedai Zara memulangkan barang rosak. Jadi di sini macam soalan yang pulangan belian tadi, kamu kena pasti betul-betul nama pihak yang terlibat dalam usaha tersebut itu kedai Zara. Pada 10 hari bulan kita menjual kepada kedai Zara. Sekarang ni kedai Zara memulangkan barang kepada kita. Jadi ini adalah pulangan jualan yang kita akan rekod dalam jurnal pulangan jualan. Okay, kita pergi ke jurnal pulangan jualan. Kita masukkan tarikh April 13. Okay, dan masukkan butiran kedai Zara sebanyak RM 250. Okay, jadi kita telah selesai merekod urus niaga dalam jurnal khas. Okay, sekarang ni untuk jurnal khas kita perlu lakukan satu proses yang dipanggil menutup jurnal khas. Jadi penutupan jurnal khas dibuat pada hari terakhir pada setiap bulan tersebut. Jadi untuk bulan April, hari terakhir bulan April adalah pada 30 hari bulan. Jadi pada 30 hari bulan di dalam jurnal, setiap jurnal kita akan tutup. Jadi jurnal belian di butiran waktu kita menutup jurnal kita akan tulis akaun belian. Okay, ini bermaksud dia hampir sama macam kita run perakaunan, iaitu selepas proses merekod dalam buku catatan pertama iaitu jurnal-jurnal dan buku tunai, kita akan pindahkan ke dalam ledger. Maka ledger juga dipanggil sebagai account. Okay, seperti yang kamu sudah maklum, belian dalam ledger kita akan rekod sebelah debit. Jadi kita boleh buat catatan DT di baris penutupan itu, dan kita pun jumlahkan angka-angka belian kita. Di jumlahnya sebanyak 7,500. Okay, itu penutupan jurnal belian. Okay, langkah yang sama kita buat untuk jurnal jualan pada 30 hari bulan. Jurnal jualan akan dipindah ke akaun jualan. Okay, seperti kamu sudah maklum, jualan adalah hasil. Hasil akan dipindahkan ke sebelah kredit. Kita letakkan kredit, catatan kredit itu. Dan kita pun jumlahkan usaha jualan tadi. Di jumlah sekarang ni adalah RM4,000 jualan kita. Okey, untuk jurnal pulangan belian pun kita lakukan proses yang sama. April 30, jurnal pulangan belian dipindahkan ke akaun pulangan belian. Okey, pulangan belian adalah kontra kepada belian, jadi kita letak kurungannya adalah kredit. Jumlahnya adalah 450. Dan yang terakhir sekali, jurnal pulangan jualan pada 30 April. Jurnal pulangan jualan dipindahkan ke akaun pulangan jualan. Pulangan jualan adalah kontra kepada jualan. Dia akan dipindahkan ke sebelah debit dalam ledger. Okay, jumlahnya adalah 250. Okay, itu adalah langkah-langkah kita merekod dalam jurnal khas, iaitu jurnal jual belian, jurnal jualan, jurnal pulangan belian dan jurnal pulangan jualan. Dan proses di hujung itu dipanggil, kita panggil proses ini ialah menutup jurnal khas. Okay, murid-murid boleh cuba soalan ini.
Bagi muat turun soalan ini dan cuba sendiri. Okay, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Sekian, terima kasih.